wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita mulakan kelas dan kita pun memang rasakan masa pun berjalan dengan sangat cepat. Duduk kat rumah pun rasa, memang sangat cepat. Saya sendiri pun rasa sangat-sangat cepat sebab terlampau okipat sangat masa. Okey. So sebelum kita nak mulakan kita punya pelajaran hari ni, nak sentuh pasal perempuan punya congak tajuk yang minggu lepas tu. Okey. Sebagai Kak Chu sebagai admin dia dah buat sekadar summary lah. Okey, summary keputusan markah yang perempuan dapat tu. Pada saya tak kisah berapa perempuan dapat, markah paling rendah ke, markah paling tinggi ke. Yang penting bila perempuan baca, perempuan boleh apply apa yang perempuan belajar. Itu saja. Sebab kalau kita nak fokus markah orang ni, oh tinggi, memang bagus, tinggi. Memang itu pun kita nak. Tapi mesti tally dengan apa kita baca tu. Apa kita baca, kita belajar secara teori. So bila praktik, mesti kita dapat tahu. Mesti kita boleh luahkan apa yang kita belajar tu lah. Apa macam congak tajuk tu salah satu usaha lah untuk supaya perempuan tak cepat lupa. Bagi kita kan biasalah belajar kan dah tunggu seminggu, nanti kan nak ulang balik dah lupa. Itu salah satu cara lah untuk kita kuatkan ingatan. Sebab tu kita bagi ada latihan. Itu semua untuk top up. Sebab kita semata-mata tengok skrin, dengar lepas tu habis 9.30 turun off tutup, dia takkan jadi apa-apa pun. Tapi kalau perempuan ada inisiatif, dah belajar, dengar, lepas tu praktik, bila mana yang kita baca Quran kan, kita praktik apa kita belajar tu, kita dah tahu teori bila kita kata izhar, bunyi nun tu jelas. Tapi bila kita baca betul tak kita bunyi nun tu jelas? Betul ke jelas? Ataupun masih sama-sama ataupun nun tu hilang ke? Itulah bendanya. Maksudnya teori kita belajar betul bagus teori, kita buat congak tajwid pun kita dapat markah penuh, tak markah penuh pun tak kisah. Yang penting bahasa baca tu. Betul tak? Kalau betul contoh kita dah ada idgham, betul tak idgham tu masuk 100%? Betul tak kita sebut tu masuk 50% saja? Itu yang penting. Okay, so teori support untuk buatkan praktikal. Okay, so apa hal pun pada saya apa markah perempuan dapat memang semua tu tahniah. Sebab apa? Perempuan dah buat dan perempuan hantar. Dan kita pun dah boleh nampak siapa yang dapat markah tu, pada saya tak kisah pun. Saya tahu je orang yang dapat tu mungkin sebab markah tinggi pun sebab dia pun dah belajar dah lama. Dan mungkin markah yang rendah tu pun mungkin baru first time belajar tajwid. Dia memang baru daftar dan baru join bengkel dan belajar tajwid pun baru, masih baru nak kenal mak asli, mungkin benda baru. Berbanding dengan perempuan yang mungkin dah memang daripada 8 tahun dulu pun benda yang sama je berulang-ulang, cuma ada mungkin top up sikit lah untuk perempuan mantapkan lagi pemahaman. Dari segitulah kan. Okay, pada saya tahniah semua dah hantar tu memang okey. Yang penting mesti on time. Jangan hantar lambat. Itu je. Itu jangan hantar lambat tu bukan apa, kalau memang ada emergency lah yang tak boleh hantar on time, itu boleh dimaafkan lah. Tapi jangan jadi habit. Benda yang biasa boleh buat cepat ditangguh-tangguh tak boleh. Walaupun bengkel ni bukan kelas berbayar macam belajar kat U nak kena bayar berapa ribu-ribu untuk sem-sem ke apa, itu bukan isu dia. Isu dia bila kita belajar, kita ada adab nak belajar. Kita bila kita diamanahkan bagi tugasan, hantar ikut on time. Sebab apa? Kerja kita tu melibatkan orang lain juga. Sebab orang lain punya macam contoh Cik Min lah, dia nak buat apa? Dia nak update, nak buat report semua. So melibatkan orang lain. So kalau kita jadi hantar lambat, so dia punya report pun lambat. So bila report lambat, saya pula tengok lambat. Macam itulah dia keadaan dia macam tu. Bila kita dah settle cepat, so senang cerita. So masing-masing akan ada disiplin. Okay. So hari ni kita akan terus pada cara sebut minggu ni. Minggu lepas kita katakan sebelum kita masuk bab kita nak belajar tu, sekarang tentang nun mati dan tanwin. Tapi sebelum tu kita ada sentuh cara sebut minggu ini. Sebab apa? Bila time talaki, sebab saya berpandu pada talaki lah. Talaki sebab saya talaki pun bukan takat 10 orang. Lebih. Bila dah lebih, so setiap orang tu ada macam-macam gaya. So setiap orang tu mewakili orang lain jugalah, sama je. Sebab problem dia yang sama. Okay? Seminggu lepas kita dah sentuh pasal huruf yang istilah bersebelahan dengan huruf istifal. Tinggi dengan rendah. So kita nak kontrol. Bila huruf tu tinggi, kena naik pangkat lidah ke. So bila dia tinggi, jangan terpengaruh. Yang huruf yang rendah jangan terpengaruh pula dengan yang tinggi. Nanti huruf jadi fa, jadi fa. Huruf tu sebenarnya sin jadi so. Jadi macam tu. Dia menunjukkan kita tak mahir lagi. Kita tak pandai nak kontrol. Sebab tu minggu lepas kita dah hajar, kita dah kata cara sebut minggu ni kita fokuskan pada huruf yang kalau sebelah dia rendah, sebelah tu tinggi, bersifat tinggi, tebal, tafkhim semua tu. So kita kena belajar kontrol. Jangan terpengaruh dengan termasuk pula. Kalau termasuk dia akan salah. Huruf pun akan jadi huruf yang lain. So itu kita kena belajar. Kena selalu buat latihan menyebut. Sebut-sebut huruf-huruf yang kita rasa susah, huruf yang istilah susah. Susah nak sebut kha, susah nak sebut huruf ghain. So kena selalu buatlah. Tak boleh
sekali dua lepas tu dah tak nak buat. Tak boleh sebab ini benda ni memang dia benda lisan kena praktis lah. Okey. So minggu ni kita akan sebut pasal okey, untuk minggu ni nampak dah screen? Belum lagi Ustazah. Tak nampak ni? Okey. Dah? Okey. So minggu ni kita akan sentuh pasal apabila tersedu pada huruf bersabdu tanpa gunah. Mana huruf yang bukan gunah lah, bukan nun sabdu, bukan mim sabdu. Apabila tersedu, terpaksa guna ayat macam tu lah. Apabila tersedu pada huruf bersabdu. Apa maksud dia tu? Bila kita baca, bacaan kita mesti yang penting. Bila huruf bersabdu, kita mesti baca dengan lancar. Jangan tersangkut-sangkut. Untuk menghasilkan bacaan yang tidak tersekat-sekat dan terputus. Huruf bersabdu adalah huruf berganda. Ini kita dah belajar awal dulu, masa mula-mula kita masuk bengkel. Kita hajar tanda apa maksud sabdu. Tanda sabdu kan huruf ada yang double. Sukun tu maksudnya jelas, terang, nyata. Sekarang bila sabdu adalah huruf yang berganda. Isu dia sekarang, bila orang baca Quran, kita tahu dah, sabdu ni ada huruf double. Tahu. Tapi maksudnya praktikal tu. Bila praktikal, kita baca dengan keadaan macam tersangkut. Macam ada hikap kat situ, ada sedu kat situ. Sebab tu saya saja buat tajuk tu apabila tersedu pada huruf yang bersabdu. Tapi yang bukan jenis gunah lah, bukan nun sabdu, bukan mim sabdu. Sebab itu tak ada menyebabkan tersangkut. Tapi tak cukup dengung. Kalau nun sabdu, mim sabdu, isu dia tak cukup dengung. Kalau yang huruf lain tu, ada bunyi tersangkut-sangkut. Bukan semua orang buat, tapi ada orang buat macam tu. Dan kita pun kadang-kadang ada masa terbuat juga benda macam tu. So benda tak boleh. Benda yang salah tetap salah. Okay? Isu dia apa? Kalau kita jenis tersangkut-sangkut sedu tu, bacaan kesan negatif dia, bacaan secara melilit-lilit akan terhasilnya huruf tambahan dan berbunyi seperti qalqalah tanpa sedar. Okay? Kalau orang jenis macam melilit, macam tu, lirit-lirit tu dia akan menyebabkan ada huruf lain yang terkeluar. Dan kita pun tak perasan benda tu. Okay? Bacaan secara melirit-lirit akan terhasilnya huruf tambahan dan berbunyi seperti qalqalah tanpa sedar. Biasa orang macam lirit ni bukan apa. Dia macam dia terlalu nak fokus pada huruf yang selepas dia nak jumpa tu. Sebab tu dia nak banyak fikir. Huruf ni dia nak mikir apa nama huruf tu. Sebab tu dia macam melirit huruf yang dia tengah sebut tu. Dia ada keadaan macam tu. So dia macam slow, lirit macam tu. Bila lirit-lirit, dia kadang-kadang ada terkeluar huruf-huruf lain, tambahan huruf lain kat situ. Okey, lepas tu tak boleh baca secara terputus-putus kerana masih dalam kalimah dan ayat yang sama, bukan waqah. Bila kita tengah baca, kita tengah baca. Bila kita baca pula, bila sabdu tu kita macam terputus-putus. Bila terputus-putus, dia tak boleh putus sebab apa? Kita tengah baca. Kita baca secara wasal, bersambung. So bila sambung, tak boleh putus-putus. Kecuali kita nak berhenti, tu lain cerita, dah berhenti. Tapi bila tengah baca, dia tak boleh tersangkut-sangkut macam tu. Sebenarnya tak lancar lah tu. Tak lancar dari segi suara yang keluar tu. Kadang kita lancar je baca Quran tu, baca surah apa-apa kita lancar. Tapi sebutan tu, pada huruf sabdu tu ada macam tersangkut-sangkut. Okay? Lepas tu jangan ditekan terlalu kuat kerana ia akan menyebabkan sebutannya menjadi kasar dan keras. Ini pun ada juga orang bila dia jenis huruf bersabdu, dia tekan kuat sangat. Bila tekan kuat sangat, huruf tu bunyi keras lah, bunyi macam keras. Sedangkan dia Quran ni dia lembut aja. Dia keadaan biasa, tenang. Tapi bila kita sebut dengan keras, kita macam tension, macam beraya sangat nak sebut. Macam itulah kita sendiri jadi tension. Okay? Lepas tu tidak menekan pada huruf bersabdu akan menghilangkan huruf berganda tersebut. Ada pula orang yang jenis dia huruf bersabdu tapi dia tak tekan pula. Macam ni terlampau tekan sangat. Dia terlampau tekan, dia macam terlampau kuat. Lepas tu kalau dia terlampau kuat kan dia ada macam melantun balik tu, dia bunyi macam kadang macam bunyi qalqalah pula. Ada bunyi belakang tu ada tambah-tambah sebab dia terlampau kuat. Tekanan udara yang kuat dia akan menghasilkan bunyi yang lain. Itu kita dah belajar sains pun kita tahu benda tu. Okey. Lepas tu kalau ada pula jenis tak tekan pula. Dia tahu ada sabdu tapi dia baca macam mendatar biasa je. So bila tidak menekan pada huruf bersabdu akan menghilangkan huruf berganda tersebut. Sebab apa kita dah tahu huruf bersabdu adalah huruf yang double. Kalau macam ni, ba bersabdu. Ba ni ada double, ba ni ada dua. So kalau kita baca tanpa sabdu, kita baca mendatar je. So kita dah buanglah satu huruf berganda dia tu. Sedangkan Quran kita dah tahu satu huruf tak boleh tambah, satu huruf pun tak boleh buang. Dia memang betul-betul ngam. Memang betul-betul tepat. Quran sajalah yang kita baca boleh tepat. Itu tak boleh macam, bolehlah lebih kurang tak boleh. Kalau dia tu 4 harakat, 4 lah. Kalau itu 2, 2. Kalau itu 6, 6. Dia dah memang ada dah disiplin.
Sebab tu orang baca Quran ni orang kena kena ada disiplin. Kalau baca lewe-lewe macam tu salah, memang salah. Memang akan confirm dia salah. Okey. So kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tersedu ni. Kadang kita dah cakap pasal terangkan tapi nak dengar apa sebenarnya tersedu ni. Ini sampel-sampel kalimah banyak je lah tapi ni sampel apa dia kata tersedu tu contohnya ni. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Nu'adzib. 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 Dia macam dia nak masuk kat zal tapi zal tu dia bunyi macam 2 kali. Nu'adzib. Nu'adzib. Itu dia masuk tersedu tu. Sedangkan dia kena masuk dengan lancar. Nu'adzib. Nu'adzib. Masuk je. Ain masuk kat zal terus. Nu'adzib. Tapi kena tekan sikit sebab dia kan double. Tapi bila baca nu'adzib. Nu'adzib. Kan ada bunyi 2. Bunyi macam 2. Soalannya zal ni macam bunyi kokolah. Azib. Ba dia dah tentulah kokolah lah. Zal ni. Bila bunyi yang tersangkut-sangkut dia akan keluar huruf lain lah. Nu'adzib. Nu'adzib. Itulah maksud dia tersedu. Tak boleh. Salah tu. Tak boleh baca macam tu. Kalau perempuan dengar macam tu ke, perempuan sendiri memang selama ni baca macam tu mungkin tak sedar. Rupanya benda ni tak boleh. So mesti terus tukar. Jangan nak tunggu, tak apalah minggu depan lah tukar. Tak boleh. Dah tahu hari ni, bila baca Quran hari ni ke apa, bila kita baca Quran time kita sendiri, terus tukar. Benda yang berlaku kesalahan tak boleh ditangguh. Terus ubah. Kalau tak kita tak ingat. Kita dah, punya salah tapi dah tahu sekarang salah lah, tak boleh lah kena sangkut-sangkut. Tapi bila kita baca, kita tak buat pula. Maksudnya kita biarkan. Kita duduk ulang benda yang sama. Itulah maksud dia. Okay? Kalau contoh ni, dia kata tersangkut tu. Haqku. Haqku. Bunyi macam 2. Haqku. Sedangkan dia, bunyi dia sekali je. Haqku. Haqku. Bunyi dia lancar je. Haqku. Kontrol ini ha, istighfar rendah. Qaf dia tinggi. Istilah. Kita dah baca minggu lepas tu. Kontrol. Jangan ho. Ha, nipis. Rendah. Yang jadi ho, dah bunyi macam ho ataupun jadi ha simpul tu. Jangan nanti dah berubah. Walaupun ha simpul tu dia masih istighfar rendah. Tapi bunyi dia lain lah. Ini ha pedas. Ahaqu. 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 Bunyi macam tu. Kan ada macam seolah macam 2 kokolah pula. Ahaqu. Itu yang tak boleh. Bunyi tersedu-sedu sangkut tu yang salah. Itu isu di minggu ni. Fokus pada huruf bersabdu. Jangan baca tersangkut. Jangan baca macam tersedu-sedu tu. Tak boleh. Itu salah tu. Contoh yang ni. Sabba. Sabba. Ada be pula situ. Sabba. Sekali je. Sabba. 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 Macam tu. Itu salah. Siapa baca itu memang ternyata salah. Dengar pun tahu salah. Sabba. Maksudnya ada 2. Soalan macam 2 huruf yang ba ni satu sukun, ba ni satu lagi baris. Kalau dia tulis terang-terang ada 2 ba sebelah, itu boleh baca macam tu. Sekarang dia pakai bersabdu. Sabdu fungsi tak baca macam tu. Dia dah masuk dengan jelas. Sabba, kontrol sod ni tinggi. Ba ni istighfar rendah. So ba ni nipis, sod ni tebal lah. Sabba. Kalau kita berhenti, mad iwad, 2 harakat. Sabba. Lembut je bunyi. Tapi kita baca sabba. Dah lah kita bunyi double, pendek pula tak jadi mad iwad. Pun salah. Nampak je huruf ni pendek, tapi bacaan berapa banyak salah kat situ. Sod jadi sin. Mad iwad tak jadi 2 harakat. Itu bunyi pula macam berganda 2. Tengok, benda pendek je. Tapi bila kita tak aware, kita dah buat banyak kesalahan. Bertindan-tindan salah kat situ. Okay. Ni contoh yang ni pula. Qawiyun. Qawiyun. Ini yang biasalah. Tapi yang baca salah. Qawiyun. Qawiyun. Wiyun. Ada wiyun. Waw nak masuk ke ya ni dia tersangkut. Qawiyun. Dia kan macam bunyi putus tu. Sedangkan tak boleh putus. Ini satu kalimah. Boleh putuskan dia. Kalau nak berhenti, qawi. Qawi. Kalau nak berhenti pun kita kena tekan. Tekan pada waw. Ya yang bersabdu tu akan naik. Pun tak panjang. Qawi. Qawi. Macam tu je. Tapi kita baca qawiyun. Contoh kalau sambung. Qawiyun. Bunyi tu. Isu dia sekarang bunyi tu. Bunyi tu. Tak mau baca tersangkut-sangkut. Kita tengok sampel lain. So maknanya minggu ni kena, kalau kita memang ada baca macam tu, kena tukar. Tak boleh baca macam tu. Salah tu. Jangan baca sangkut. Baca masuk dengan jelas, terang, lembut je dia masuk. Lancar. Kalau contoh yang ni. Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun.
Ini yang biasa, yang normal yang sepatut baca. Tapi kesalahan baca afala tazakkarun, tazakkarun. Dia sangkut kat sini. Tazakkarun. Dia nak buat double tu, kaf jadi double. Memang pada tulisan dia double tapi baca tak bunyi macam tu. Afala tazakkarun. Masuk dengan lancar. Zal masuk terus pada kaf. Zakka, zakka, zakka. Itu yang sangkut. Itu dah kata tersedu tu. Jangan tersedu. Tak mau. Itu bukan tersedu betul. Tapi kita baca tu macam tersedu. Okey. Ni kalau double pula. Dua sabdu sebelah-sebelah. Pun isu yang sama lagi. Dia punya, kalau satu pun dia jadi sangkut. Dua lagi lah. Zurriyatihima. Zurriyatihima. Bunyi macam tu. Dah lah bunyi dia keras, bunyi dia kasar. Sebutan huruf pun tak komplit ini sifat dia. Mentam zurriyatihima. Apa bunyi macam tu? Ini ramai je orang baca macam tu. Sebab apa? Satu nak baca cepat. Dia nak baca cepat. Nak laju je. Bila dah laju semua langgar. Dah salah lah. Ini ada sifat ra dia. Ada bunyi sebutan huruf ya. So dengan harkat dia pun tak cukup. Huruf bawah ri satu harkat. Zurriyatihima. Tak sampai satu harkat pun. Kita dah caras dia bunyi dia harkat. Dah jadi separuh dah. Salah, memang salah. Salah pada kurangnya harkat. Salah pada sifat dia tak jelas. Salah dengan bunyi berputus-putus. Sedangkan dia kena baca Zurriyatihima. Zurriyatihima. Tekan aja. Kita tekan tu dengan lembut. Dengan lancar. Bukan Zurriyatihima. Satu pun sangkut tersedu. Inilah double. Lagilah bersedu tu 2 kali. Dan dia akan tambah lagi bunyi macam bunyi tambahan tu. Zurriyatihima. Bunyi macam tu. Zurriyatihima. Riya. Zurriyatihima. So ini zal masuk kat ra masuk dekat ya. Settle satu-satu dulu. Yang nak cepat-cepat tu dia potong-potong. Sedangkan dia tak boleh potong. Dia, kan kita dalam satu kalimah bukan putus-putus pun. So dia akan masuk dengan lancar. So benda ni kalau tak main memang ada problem ni, so kena praktis. Cara dia apa? Baca dengan slow lah. Janganlah baca laju. Isu dia sebab dia boleh macam tu sebab baca laju. Tak sempat. Bagi masa. Zurriyatihima. Sebab kita bukan memanjangkan mat dia. Kita tak baca panjang di mat asli ke apa. Dia masuk Zurriyatihima. Zurriyatihima. Putus. Salah. Tak boleh. Okay, kalau contoh yang ni. Okay, nun sabdu dah terang. Kesalahan ni orang kalau nun sabdu pula, dengung dia tak cukup. Kita dah tahu dia dengung paling sempurna. Dengung yang paling sempurna. Maknanya maksimum. Memang bunyi dia maksimum. Innama. Kesalahan orang pada nun yang bersabdu. Walaupun kita isu sekarang tanpa gunah kan. Tapi kalau dah sampel ni ada nun sabdu. Selesaikan dengung yang sempurna dulu. Innama sukirat. Innama sukirat. Itu yang baca yang lancar biasa. Sukirat. Sukirat. Yang sangkut. Innama sukirat. Dekat situ. Kalau perempuan yang betul-betul boleh dengar dengan betul, dia tahu bunyi tadi double. Sukirat. Dia boleh sangkut. Suka tu nanti kan ada bunyi ada bunyi tambahan tu. Yang kita kata macam bunyi kokolah. Dia bukan kokolah pun, bukan huruf kokolah pun. So tak boleh bunyi macam tu. So settlekan satu-satu, selesaikan. Nun ni cukupkan 2 harkat dia dengung tu. Kat sini ada mat asli. Su tetap su, jangan jadi sod. Ni nipis. Ni semua huruf nipis, semua huruf rendah. So jangan kita baca tebal. Kecuali ra ni ra tafkim. Ra ni tebal lah. Ra balik atas ra. Innama sukirat. Ta kita tahu ada 2 tempo yang diselesaikan. Putus suara, lepas angin. Sikit aja. Jangan sukirat. Itu salah. Itu memang salah. Itu dah lebih sangat. Ataupun sukirat. Ra dia macam ri. Sukirat. Salah. Itu pun salah. Sebab kita tak ada sebutan bahasa Inggeris dalam Quran. Quran ada bahasa sendiri. Sukirat. Ra. Ra batas. Ra tafkim. Ini pun sama. Ra pun ada isu. Orang tak boleh sebut ra, sebut ra. Sukirat. Dah lah. Ra jadi ra. Kenapa tak boleh sebut ra dengan betul? Sebab apa? Tahu dah ra tu tafkim. Teori semua tahu. Tapi nak apply tu kenapa tak jadi ra tu? Kenapa jadi ra?
Sebab isu dia sebab lidah sendiri, bahagian tengah lidah tak dilengkungkan. Kena lengkungkan lidah. Tengah lidah tu. Ra. Kalau ra, kita punya lidah, tapak lidah ni, kalau straight macam ni, dia akan bunyi ra. Tapi kalau macam ni, melengkung, ro. Dia akan bunyi ro. Sebab apa? Ada udara kat sini. Sebab tu kena baca sukirat, rot. Mulut, rot. Mana sukirat? Rat. Itu ro jadi ra lah. Sebab tu ro ni ada ro, bukan ro tu ra. Salah, ramai je orang baca ro tu ra. Jangan, dia satu biasanya orang yang, kalau orang Perak biasanya, dia tak boleh sebut ro tu dia lebih pada ra. Jadi memang terang, memang orang Perak, dia akan susah nak sebut ro. Sebab dia ikut cakap ra macam bahasa Melayu, tak boleh. Ra, tak boleh. Dia bukan. Bahasa Quran, ro atas ro. Tafkim, ro. Tak boleh ra. Ra tu salah. Bukan ra. Sukirat. So cara dia lengkungkan tengah lidah untuk dapatkan bunyi ro yang tafkim. Sebab apa kena lengkung? Sebab ada udara dekat situ. Udara tu yang menyebabkan kita bunyi ro tu tebal. Kalau kita buat mendatar, tak ada udara kat situ, tak ada perkumpulan udara, dia akan bunyi ra lah. Bunyi dia ra. Sukirat. So tak boleh. So isu ni selain daripada jangan baca tersedu, ro ni kena jaga. Dia adalah huruf ro, bukan ra. Sukirat. Ramai je baca sukirat. So apa ro ni? Dia tak tahu nak kita nak praktikkan lidah tu dilengkungkan. So kita lidah tu kena lengkung untuk dapatkan ro yang tafkim, ro yang tebal. Ro sukirat. Dan tak biasa kena praktis. Apa saya kata ramai orang Perak, majoriti orang yang saya kenal tu orang Perak, tak kira, bukan dekat bengkel aja, kat Telaki je. Orang mana-mana pun kalau kita tengok dia baca ra, kita tengok dia datang daripada mana. Biasanya dia background dia daripada orang Perak. Dia susah nak sebut ra tu. Sebab dia benda tu cakap biasa. Tapi bila Quran tu lah, bila dah masuk Quran, kita kena tukar. Tak boleh. Kita tak boleh berpegang pada, saya tak boleh, saya memang dari zaman dulu lagi cakap ra, tak boleh. Quran, kalau nak baca Quran, kena sebut lagi Quran punya bahasa. Ini bahasa Quran, bukannya bahasa kita. So kita kena belajar cara nak adjust balik. Okay, untuk Quran je lah. So untuk cakap biasa tak kenalah pula raw je. Raw nak guna dalam cakap biasa. Tak kenalah pula, dia salah lah pula. So dia tak boleh. Sebab Quran ada disiplin yang tersendiri. Okey, kita tengok ini sampel ni. Apa biasa orang kesilapan tersedu tu? Fasab bih. Padahal benda tu sikit aja. Fasab bih. Sedangkan fasab bih. Ha, lepas angin, ba pun nipis bawah, fasabih. Yang fasabeh, ba jadi be. Ba bawah bi. Sebab tu bunyi-bunyi ni i u ba bi, bunyi tu memang kena maintain macam tu. Dia tak boleh kejap ba, kejap bi, lepas tu kan bila jumpa huruf lain jadi be pula. Tak boleh. Kalau bi tu bi je lah. Dia memang bunyi dia tu satu je. Fasabih. So kita yang kena kontrol. Sebab apa akan jadi beh tu? Sebab apa ha ni? Kita punya nak lepaskan angin ha, tiba ba pun jadi beh. Sebab tu dia semua nipis. Ni semua kan istifal, semua rendah je. Fasabih. Bih. Fasabeh. Kan jadi beh. Dia dah elok ba tu bunyi suara ke bawah, dia jadi sending ke sini dah pergi. Fasabeh. Kita boleh rasa benda tu sending ke, dia pergi turun ke bawah. Okay, so jangan bersadu bunyi tersedu pasal bih. Itu salah. Okay, ni sampel yang last sekali. Banyaklah dalam Quran tu, tapi yang kita fokus kesilapan biasalah orang buat tu. Kita terang-terang nampak bunyi macam tersedu-sedu tu. Macam ni satu lagi. Yusirrun. Dia nak masuk ke arwah pun tersedu. Yusirrun. Sedangkan yusirruna. Contohlah yusirrun. Dia macam kat situ. Ni tak mau, tak boleh. Dia mesti masuk dengan lancar. Yusirrun. Itu maksudnya tersedu dekat situ. Dah macam bunyi dah putus-putus pula. So tak boleh. Ini kan satu kalimah. Baca dia sekali jalan. Masuk terus. Dengan lembut je pun. Kalau ini pun sama. Mir rob bihim. Kan huruf yang double. Dah double pula sedu tu. Mir rob bihim. Mir rob. Situ yang sangkut. Mir rob bihim. Mir rob bihim.
Ini semua rendah. Ra ni tafkhim. Mir rabbihim. Macam mana nak buat tafkhim ra yang tebal? Lidah tu kena melengkung. Tengah lidah melengkung, automatik ra tu akan jadi bunyi ra tebal. Kalau tak melengkung kan, kita boleh rasa lah lidah kita melengkung tak melengkung. Ra. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ya, mir rabbihim. Sangkut-sangkut tak mau sangkut. Okey. Ini last kali sampel. Ini suratul Fatihah. Ini biasalah ni. Ini pula jenis baca keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi macam tu. Dah terseduk situ. Dan bunyi pun keras. Dia bukan bunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kena tekan ya tu sebab kena sabdu duduk double. Tapi bukan tekan yang keras sampai iya. Sampai kita sendiri tu macam iyyaka na'budu wa iyya. Kau bunyi dia keras. Tak boleh. Itu salah tu. So masuk dengan lancar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin. Banyak kanos. Na jadi na. Sin jadi sod. Kanos ta'in. Ta jadi ta. Sebab nak kontrol. Kanos ta'in. Banyak je. Ramai je orang buat kesilapan tu. Tapi insya-Allah bila perempuan dah belajar, dah faham dah sifat urut sin macam mana, sifat urut ta macam mana. Sebab tu makhraj sifat urut tu sangat penting. Kalau kita tak master tu, macam mana kita nak baca ni? Dah duduk satu ayat yang berapa banyak huruf ni, sebelah ni. Ada tinggi, ada rendah apa semua ni. Nak campur dengan bersabdu lagi, nak campur dengan dengung lagi. Kan kita dah belajar dah belajar izham, dah belajar idgham, dah belajar iqlab. Sebab benda-benda tu kan menyebabkan bunyi pula. So kalau kita tak master kat mana min keluar kat mana, ra kat mana, huruf ain tu keluar kat mana, dia akan jadi masalah kat situ. Sebab bila dah bergabung semua, kemahiran kita tengok kat situ dah. Walaupun kita punya, contohlah congak tajwid kita dah 20 per 20 ke 50 per 50 pun, tapi kalau baca iyyaka na'budu wa iyya, masalah lah. Sebab kita nak tengok yang ni lah, praktikal ni lah. Inilah yang semestinya kita nak tengok. Inilah kita, walaupun orang tu dapat markah 1 per 20, tapi dia baca yusirrun. Dia tak baca yusirrun. Dia lagi betul. Bacaan dia lagi betul. Siapa praktikal dia betul lah, yusirrun. Sebab tu teori tu nak support praktikal. So jadi sekarang ni Bapa kena faham apa tu makhraj huruf, apa tu sifat huruf tu sangat penting. Sebab sifat dia tu lah baru kita boleh dapat hasilkan sebutan yang betul. Kita tambah dengan bunyi dengung apa semua. So untuk minggu ni, cara sebut minggu ni adalah apabila tersedu pada huruf bersabdu. So maksudnya tanpa gunah lah, maknanya huruf lain lah selain pada nun sabdu, mim sabdu. Mim sabdu isu dia sebab tak cukup dengung. Itu kena panjangkan sebab dia dah dengung paling sempurna. Lepas ni siapa yang mengaji, mesti make sure nun sabdu, mim sabdu dengung paling sempurna. Dan tahniah lah juga saya nak beritahu pada yang bertalqin dengan saya nampak ada perubahan. Sejak diorang dah belajar bab izhar, idgham masuk dengan 100%, masuk dengan nakis 50% tu, nampak bacaan dia orang ada perubahan. So hari ni kita akan kita sambung pada bab ifaq. Kita sambung pada bab ifaq hakiki pula. Kita dah belajar iqlab dan perempuan pun nampak ada perubahan. Sebenarnya bengkel ni adalah memberi kesan positif pada orang yang bertalaki. Sebab bila kita belajar, kita faham, kita apply, bacaan anda nampak lebih baik daripada sebelum ni lah. Maksudnya kita bisa setiap hari bisa ada peningkatan. Tak boleh sama, tak boleh statik. Kena naik. Okey, so untuk bab ni, cara sebut minggu ni, so kita selesaikan dekat sini. Apabila tersedu pada huruf bersabdu, jangan tersedu. Maknanya jangan sangkut-sangkut. Baca dengan lancar. Kalau tak boleh, kena praktis. Kalau tak boleh, jangan kata, tak apalah boleh. Jangan buat keputusan diri sendiri yang benda tu kita tak apa, tak boleh. Kena praktis. Kalau rasa macam tak ada siapa nak dengar, tanya pada kawan-kawan, pada mentor-mentor yang ada. Sebab mentor-mentor pun dia sendiri pun kena praktis. Semua orang kena praktis. Saya sendiri pun kena praktis. Semua orang. So bila kita rasa kawan tu lebih mahir, boleh tolong dengarkan, so dia tolong dengarkan. Urut-urut yang bersabdu ni, ada sangkut lagi tak? Kalau mungkin sebelum ni memang baca sangkut. So kita nak praktis. Dia tak sangkut lagi. Macam itulah kita kena praktis lah. Okay? Tak boleh tahu lepas tu diam. Tak boleh lah. Dia takkan jadi apa-apa perubahan. Okay, kita akan terus pada kita punya topik minggu ni. Ifaq hakiki. Okay, ini topik yang last dalam kategori nun mati dan tanwin. Nun sakinah ataupun sukun dan tanwin. Ini bab yang last lah. Sebab kita dah belajar izhar, halki. Kita dah belajar idgham. Bila guna, idgham ma'al guna.
Itu minggu lepas kita dah belajar iklab. Itu dia punya set-set tu kan. So hari ni bab yang last untuk kategori nun sakinah dan tanwin ni, tajuk dia ifa' hakiki. Ni dia paling last lah. Sebab apa last? Sebab dia melibatkan banyak huruf dan dia juga adalah pertengahan di antara izhar dan idgham. So kita letak dia last lah sebab perempuan dah faham izhar, perempuan dah faham idgham. So bila kita bawa ifa', perempuan dah faham yang dua tadi. So sekarang kita belajar ifa'. Iklab tu dia satu huruf je, dia tukar je. Kita belajar minggu lepas kan, tukar satu huruf je. So ni ifa' ni, dia melibatkan banyak huruf dan jangan ingat senang-senang ifa'. Ramai je yang baca tak kena. Cara sebutan dengung tu tak tepat. So ni kita belajar. Sebab tu bila time-time lelaki ada benda yang saya tegur, ada yang benda yang benda tu boleh, tak apalah, bolehlah kita terima tapi tunggu bila kita dah belajar, insya-Allah dia akan berbuat perubahan. Sebab bila dia faham, dia automatik dia akan berubah sendiri. Kalau dia tak faham, kita duk tekan-tekan macam ni, tapi dia tak faham pun. So no point, dia akan buat salah yang berulang. So sekarang ada benda yang bila kita tak tegur, kita tunggu pada waktu yang sesuai. Macam ni contoh sebenarnya dah masuk tajuk ifa'. Ada memang timing dia dah masuk ifa'. So lepas ni bila dia baca Quran, bila siapalah perempuan sendiri dah siapa pun, bila baca bab ifa' ni, kalau selama hari ni tak tepat dia bunyi tu, so hari ni mula pada sekarang kena perbaikilah. Kena repair balik. Okey. So bila kata ifa' hakiki. Okey, tajuk besar dia ifa' hakiki. Ifa' tu maksud dia apa? Sembunyi. Ifa' tu maksud dia sembunyi. Kita fahamkan tu dulu. Ingat je, ifa' tu maksud dia sembunyi. Kalau kita kata iklab tu apa tu? Tukar, balik, ubah kan, itu iklab. Ni ifa', maksud dia sembunyi. Okay, manakala dari segi istilah ialah sebutan pertengahan di antara sebutan izhar dan sebutan idgham. Dah belajar izhar, dah belajar idgham. So ni ifa' ni duduk tengah-tengah. Dia di antara, okey. Tidak bertasydid, maknanya dia pada huruf dia tak ada tanda sabdu. Di samping mengekalkan gunnah dengung. Maknanya dia ada dengung. Dia tak ada tanda sabdu tapi dia tu kena dengung. Okey, kalau kita belajar idgham ma'al gunnah kan, kalau idgham yang jenis kamil, kan nun sabdu, mim sabdu kan dia letak sabdu, maksud dia tanda dia masuk dengan 100%. Itu dia punya simbol. So sekarang ni dia tak ada pakai sabdu. Untuk ifa' ni dia tak ada pakai sabdu, tapi dia ada dengung. Itulah kita nak tahu dengung dia macam mana. Okey, apabila bertemu dengan 15 huruf, dia paling banyak. Ta, Tha, Jim, Dal, Zal, Zai, Sin, Shin, Sad, Dha, Tha, Za, Fa, Qaf, Kaf. Ini semua huruf je 15. Okey. Huruf ni perempuan mesti dah dalam otak dah. Kat mana dia keluar tu mesti dah tahu dah. Bukan nak tu agak-agak ta kat mana, sin dekat mana. Bukan level tu dah sekarang. Sebut ta, tahu dah dekat belakang gigi kapak tu. Sebut to, kat mana. Sebut kaf, mesti dah tahu dah master. Okey, ni contoh gambar raja. Ni huruf nun, kita merahkan sebab dia, kita cerita pasal dia kan. So kita tak ada merah. Okey, dia kedudukan dia kat ujung lidah. Ini saja just letak arrow lah, tunjukkan kat mana-mana. Macam ta, dal, to, dekat belakang gigi ni. Dekat belakang gigi apa tu? Belakang gigi kapak tu lah. Gigi gacip tu belah atas tu. Dekat gusi awal tu, depan tu lah kat situ. Tu huruf ta, dal, to. Lepas tu kalau huruf tha, zal, za ni keluar pada gigi sikit. Tu kena gigi kan, gigi kapak tu. Keluarkan sikit itu. Tu tha, zal, za. So, bila kita nak sebut biasa ni pun, kena sebut macam tu. Nak tha, zal, za. Jangan time baca Quran je baru nak sebut as-salasa macam tu. Tapi bila sebut macam ni, sa, zal, za. Kenapa tak keluar kat lidah pun, tak keluar kat gigi pun? Sebut kena sama lah. Sebab itu memang dah dia punya sifat dia kena, memang dah nama dia macam tu. Tha, zal, za. Betul sebut, betul lah bila kita baca Quran. Tapi kita tak konsisten. Bila baca Quran baru kita nak eja-eja tha, zal macam tu. Bila sebut macam ni kita tak sebut pun. Kita main sebut lepas macam biasa sa, zal, za macam tu. So memang salah dah. Sebenarnya kita tak konsisten. Sebab tu kita susah nak lekat sebutan tu. Lepas tu ni huruf jim dengan shin, tengah-tengah lidah. Huruf qaf dengan kaf kat pangkal lidah. Okay. Huruf sin, sad, zai ni belah gigi bawah ni, iris sini belah bawah. Huruf dot sepanjang tepi ni, kita letak arrow sini je. Okay. Kalau fa, kat bibir. Ini adalah 15 huruf kedudukan dia yang nama kategori dalam kategori ifa' hakiki. Okay. Wajib diifakkan di sisi huruf tersebut. Lidah bersedia di sisi makhraj selepasnya. Okay. Maksudnya apa tu? Okay. Huruf nun, kita cerita pasal nun kan, nun. So nun ni, bila kita nak sebut hukum ifa', nun tu dah kena standby dekat huruf kita nak sebut tu. Macam huruf nun ni nun. Sekarang contohlah kita nak sebut huruf to lah, to.
Maksud dia kan dengan tor kan dekat sini je, area sini je dekat dah. Maksud lidah kita tu nak sebut huruf nun tu standby dekat tor dah. Dah standby tapi jangan kena, standby situ je. Itu maksud dia ifak. Ni dia dah sembunyi dekat huruf tu dah standby. Dia dah standby dekat huruf, huruf yang nak jumpa tu dah. Kan kita nun mati dan tanwin jumpa dengan huruf 15 huruf kan. So nun mati ni lidah kita nak sebut nun tu dah standby dekat huruf yang nak jumpa tu. So standby situ. Maksudnya wajib diifakkan di sisi huruf tersebut. Di sisi ni standby sebelah lah dekat situ. Ke sebelah ke tepi ke kat situ. Tapi jangan bukan kena dia. Dia tak kena pun. Standby situ je. So lidah bersedia di sisi makhraj selepasnya. Selepasnya huruf nun mati jumpa siapa tu lah. Okay, selepasnya. Nisbah suara yang keluar. Okay, suara yang keluar tu 80% daripada gunah. Gunah lah di hidung. 80% bunyi tu datang daripada hidung. Keluar daripada gunah ni. Hidung. 80%. Di hidung dan 20% saja di kawasan makhraj. Kalau macam nun mati dia jumpa tor, dekat area tor tu bunyi dah 20% saja. Yang lain tu semua pergi kepada dengung. So dengung tu memang kena dengung lah. Sebab tu kita pelik macam mana orang ifak dia tak dengung. Sebab ifak 80% tu dengung. 20% tu je pada huruf. Sebab huruf tu dia tak boleh masuk penuh sebab dia di sisi saja, dia standby situ je. So dia tak bunyi dia 100%. Lepas tu kenapa hakiki? Kerana ia melibatkan huruf yang banyak, kan 15 huruf, banyak huruf. Kalau izhar 6 huruf. Kalau idgham al-gunnah kategori idgham tu pun baru 6 huruf. Ya wa mim nun lam dengan ra baru 6. Iqlab satu je sebiji. Dia baki tu semua semua dalam ifak. Ifak ni paling banyaklah 15 huruf. Kerana ia melibatkan huruf yang banyak, yang mana hakikatnya ia berlaku pada huruf nun sakinah. Benda tu huruf ni banyak tapi sebenarnya berlaku pada nun je. Itu kata hakikat dia. Hakikat dia berlaku pada huruf nun. Walaupun huruf ni banyak, hakikatnya huruf nun ni sebenarnya yang tersembunyi ke apa tu dia lah yang kena. Dia lah kena 80% gunah tu keluar. Yang lain tu 20% je. Okey. Dari segi simbol, kita dah tahu dia pun akan guna tanwin yang ni tak selari yang sengit ni. Kalau depan dia 99, nun dia nun yang kosong. Dia pun akan guna simbol yang sama macam idgham. Sama je dia pakai pattern yang sama. Kalau izhar betul-betul straight. Depan 69. Nun ada sukun. Kalau iqlab, satu baris, satu mim. Satu baris tu kan ada gantikan mim kecil kan. Kalau awam mim kecil. Nun pun ada mim kecil. Kalau iqlab pakai yang tu. Idgham ma'al gunah, idgham bila gunah semua pakai macam ni. So ifak pun sama. Dia pakai pattern yang sama. Yang sengit ni. Sengit selari. Tak selari ni. Wow dia baris depan dia 99. Nun dia nun yang kosong. So dia simbol yang sama je lah. Okay, yang baris bawah ni adalah bentuk huruf. Ini adalah ganti untuk nun. Nanti untuk nun, fungsi tanwin je lah. Ni kan dah belajar dah. Disebabkan slide tu kita buat semua standard je lah. Okay. Ini cerita tentang ifak yang kita nak belajar hari ni. Okay. Ini pada teks, ni teori. Kita nak tengok macam nanti bila kita buat secara praktikal. Okay. Ifak pertengahan di antara izhar dan idgham. Kita dah cakap tadi. Kita dah belajar izhar. Dah belajar idgham. Iqlab tu dah sebelah lah. Dia pun dah, sebab dia topik kecil je. Tapi dah termasuk dah tu. Lepas tu kita belajar sekarang ni ifak. Ifak ni duduk tengah-tengah. Ni semua min yang besar ni. Okay. Kesemua 15 huruf dibaca dengan ifak. Secara ifak kan tersembunyi. Kerana tiada kaitan kedudukannya yang berdekatan. Yang membolehkan dia baca secara idgham. Atau berjauhan. Yang membolehkan dia dibaca secara izhar. Dengan nun sakinah. Dengan nun mati lah. Maknanya 15 huruf ifak ni. Kalau nak kata dia tu dengan izhar pun tak juga. Nak kata dia tu idgham pun tak juga. Tapi dia duduk kat tengah-tengah. Oleh kerana dia duduk tengah-tengah di antara nun mati lah, nun sakinah dia lah. Kan cerita pasal nun kan. So sekarang 15 huruf tu, nak kata ini nun, nak kata jauh sangat pun tak. Nak kata dekat sangat pun tak. Oleh kerana keadaan macam tu, dia jadi kategori sebagai pertengahan, tengah-tengah. Okey, maka cara pertengahan ialah dengan mengifakkan, sembunyikan sebutan huruf nun sakinah tu dengan tidak melafaz dia dengan sempurna. Maknanya bila kita nak sebut dengung untuk ifak ni, bunyi nun tu tak dengar sebiji. Kalau dengar sebiji dah tentu izhar. Kalau dengar bunyi huruf lain tu dah masuk idgham. Jadi kita tengok jadual ni, jadual. Ini nama hukum, kita dah belajar izhar. Kita dah belajar idgham. Sekarang ni ifak kan. So ifak ni duduk tengah-tengah di antara izhar dengan idgham. Kita fahamkan jadual ni. Bilangan sebutan kedua-dua huruf. Maksudnya apa? Kalau izhar disebut 2 kali. Contoh an, satu huruf disebut sekali. Am satu lagi. An, am kan berasing. An, sebab nun mati jumpa an, am jumpa ain. Nun mati jumpa ain.
izhar. An, satu. Am, kedua. So dia kena sebut 2 kali. So huruf yang pertama yang nun mati tadi tu bunyi dia jelas. An, am, kan bunyi jelas. Itu kategori izhar. Dan bila kita belajar idgham, sebutan dia macam mana? Sebutan dia sekali je. Contoh apa? Ayyusala. Nun mati jumpa ya. Adakah kita bunyi an ya? Tak kan? Dia bunyi sekali je. Masuk terus. Dia masuk jadi idgham naqis. Ayyusala. So bunyi dia sekali je. Dia tak bunyi an you. Itu kalau jadi 2 kali. Kalau kita sebut macam tu dia akan jadi izhar. Bunyi jelas nun. Ya jelas. Tapi tak wujud dalam tu. Idgham nun mati jumpa ya dia akan jadi idgham. Dan idgham ni idgham naqis yang masuk tak sempurna tu. Sebab tu bunyi dia sekali jalan je. Ayyusala. Huruf pertama nun sakinah tu bunyinya berubah kepada huruf kedua. Kan nun mati tadi jumpa ya. So nun tu 50%, bunyi dengung lagi 50% tu dia masuk pada huruf ya. Ayyusala. Sebab itu nun mati jumpa ya kategori idgham, dia kan dia bunyi dia sekali je. Kalau izhar am kan bunyi 2 dan nun dia pun bunyi jelas. Okey, sekarang kalau ifak ni pula. Sebab tu ifak ni kenapa dia duduk kat tengah? Sebab apa? Ada masa dia tu sama juga macam dengan idgham, ada masa dia tu sama juga dengan izhar. Sebab tu tengok. Warna orange ni bunyi dia jelas. Ifak ni kadang-kadang bunyi jelas. Nun tu sama macam izhar. Ada masa pula dia tu sama macam idgham, bunyi macam sekali. Sebab tu oleh kerana dia izhar pun ada persamaan dengan idgham, ada masa sama macam idgham, ada masa dia sama dengan izhar. Sebab tu dia duduk kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Ada masa dia macam contoh ifak. Kata nun mati jumpa apa? Nun mati jumpa ta dah. Antum. Bunyi sekali je, tak bunyi antum. Kalau antum itu bunyi izhar. Nun bunyi sekali, tum bunyi sekali. Bunyi 2 kan? Tapi sekarang dia bunyi sekali je. Antum. So bila bunyi sekali dia sama macam idgham. Okey. Bila kata huruf nun mati tadi tu antum, jelas tak bunyi nun tu? Kan lebih kuat bunyi dengung kan kuat. Antum. So dia lebih pada izhar sebab apa? Makhraj huruf ta pun dekat je dengan nun. So bila dia dekat, dia boleh masuk je. Tapi dia tak masuk. Dia berdekatan saja. Tapi bunyi tu. Antum. Sebab itulah ada keadaan ifak ni dia sama dengan izhar. Ada keadaan dia tu sama dengan idgham. Sebab tu dia duduk kat tengah-tengah. Dan sebab tu kalau perempuan belajar tajwid pun, mesti kita akan belajar izhar dulu. Idgham dulu. Nanti kemudian baru kita masuk ifak. Sebab dia duduk kat tengah. So perempuan dah faham izhar. Perempuan dah faham idgham. Baru kita masukkan ifak, pun dah faham dah benda tu. Dia dapat idea dah, oh patutlah bunyi dia macam ni. Patutlah bunyi dia tak boleh macam tu. Itulah isu dia. Okay, sekarang ni kita belajar teori-teori, tapi bila nak sebut tu, dengung pun tak ada. Tiba dengung tu dah jadi bunyi kod lain. Itu dah masalah dia. Okay. Kaedah ifak. Okay. Pastikan hujung lidah tidak menyentuh gusi depan sebelah atas. Kerana jika ia tersentuh, ia akan menyebabkan nun dilafaz secara izhar halki. Perempuan tengok makhraj nun dia an. Perempuan sendiri buat an. Kita punya lidah kan kena gusi atas kan. Bila kena gusi atas kan itu makhraj huruf nun. An. Tapi untuk ifak jangan kena. Kalau kena tu yang menyebabkan bunyi antum. Ramai je orang baca, nun dia bunyi jelas. Bunyi dia macam bunyi izhar tu. Macam mana dia boleh baca macam tu? Lepas tu dia buat dengung pula. Antum. Dia bunyi macam tu. So, tak boleh. Dia oleh kerana ifak, keadaan ifak ni kan dia tersembunyi. Dia sembunyi. Dia bukan masuk pun. Dia sembunyi je. So, dia sembunyi, dia standby kat tepi je. Pada huruf dia nak jumpa tu. Macam kita nak jumpa huruf ta tadi tu. Nun mati standby kat makhraj huruf ta. Standby situ je. Dia rapat je. Tapi tak kena. Kalau kena dah tentu nun tu yang nun jadi izhar yang jelas. Itu maksudnya ifak ni. So, jangan kena. Pada mana-mana huruf 15 tu, kita nak sebut dengung tu, standby kat situ je. Jangan kena. Kalau kena, automatik akan jadi izhar. Okay. Itu yang kedua, kaedah dia, pastikan tiada unsur gabungan nun dengan huruf selepasnya. Kerana jika ia bergabung, ia akan menyebabkan nun dilafaz secara idgham pula. Idgham kan masuk.
So kalau benda yang patut kita standby dekat tapi kita pergi masuk betul-betul kat dia. Bila dah masuk tu jadi idgham lah. Idgham bukan masuk dengung, idgham tu masuk. So kalau contoh nun mati jumpa fa. Affa. Sedangkan kat situ ada nun mati, dia mesti bunyi afa. Tapi dia bunyi affa. Kalau bunyi affa maksudnya nun tu dah masuk kat fa terus dah. Nun tu automatik masuk dah. Dia masuk ke fa, yang kesian dia masuk. Dia masuk secara kamil. Tapi Al-Quran tak wujud. Tak ada pun jumpa fa sabdu. Kalau dia wujud betul, dah tentu ada kategori dalam kategori idgham al-gunah, idgham bila gunah ke apa. Sekarang fa tak masuk pun dalam tu. Fa dah masuk dalam kategori ifa ni. So menunjukkan huruf yang kita nak sebut tu, nun mati kita tu, kita punya lidah nak sebut nun tu standby saja, berdekatan. Jangan masuk, jangan tekan betul-betul. Jangan pergi masuk betul. Sebab apa kalau kita masuk jadi idgham. Kalau tekan sangat jadi izhar. Itulah. Sebab tu bila dia duduk kat tengah-tengah, kita kena balance tu. Macam mana bunyi dia. Okey? Lepas tu pastikan tidak memanjangkan sebutan sakinah, sebutan nun sakinah. Hendaklah disebut secara terus tanpa ternanti-nanti. Maksudnya kita nak sebut bunyi huruf yang kita nak sebut tu, macam kita ada sampel dalam buku tu kata kuntum. Ku tu satu akad dia. Lagi jangan baca kuntum. Kita dah manjangkan huruf kaf yang berada depan tu jadi macam mat pula. Lepas tu baru nak masukkan dengung. Kuntum. Sedangkan ku tu satu je. Kuntum. Bukan kuntum. Dia dah jadi menaik-naik jadi panjang. So tak boleh. Dia kena berlaku dengan cepat. Kuntum. Contoh kan. Ini bunyi ni perempuan kena aware tentang bunyi. Bunyi. Okay. Tafkim dan tahqiq pada gunah. Bergantung pada sifat huruf ifat tersebut. Sama ada ianya istilah atau istifal. Tengok. Apa hal pusing-pusing pun tetap dia nakkan sifat huruf juga. So daripada 15 huruf ifat tadi tu. Perempuan mesti tahu mana satu istilah. Mana satu huruf istifal. Bila kita tahu mana istilah istifal, automatik kita punya bunyi gunah dengung yang kita nak dengung untuk ifak ni, dengung tu akan ikut sifat dia lah. Kalau istilah tu tinggi, so dia punya dengung pun akan jadi dengung yang tebal, jadi dengung yang tafkim. Kalau huruf tu jenis istifal rendah, macam fa tu rendah. Fa, so bila kita nak dengung dekat dia pun dengung yang rendah, jadi tarkib. So dia itulah ini sifat huruf dia memainkan peranan yang sangat penting, menyebabkan dia boleh kesan pada kita punya gunah lah dengung tu. Dengung tu akan jadi tebal kalau dia tu huruf istilah. Dengung tu akan jadi nipis, takik apabila dia tu huruf yang jenis istifal. So dalam 15 huruf ni, puan-puan boleh tahu siapa istifal, siapa istilah. Bila puan-puan tahu mana satu dia tu, barulah puan boleh baca dengan betul. Bila nak dengung kat dia tu, oh ni dengung yang tebal. Oh ni dengung dia rendah, nipis. Sebab apa? Sifat dia sendiri dah nipis, takkan dia tebal pula. Kalau nipis dia tebal, maknanya kita ada problem dengan kita punya makhraj kan, sifat huruf. Itu kaedah dia kan. Okey. Tahap-tahap ifak ni. Ifak ni pun ada tahap dia. Dia ada level-level dia. Okay, level yang paling atas. Huruf ni. Ta, dal, to. Ni level paling atas. Kenapa dia paling atas? Sebab dia paling dekat dengan nun. Dia paling dekat dengan nun. Kedudukan huruf ni paling dekat dengan makhraj nun. Maka sebutannya hampir kepada idgham. Nampak macam nak masuk tapi tak masuk. Maka sebutan ifaknya mudah dilaksanakan. So kita nak dengung pada dia pun senang dia. Anta. Dada. Apa-apalah kan. Tapi bunyi dia senang-senang nak buat. Anda. Dengung dia. Itu kan bunyi dengung. Gunah. Dia kata ifat ni tersembunyi. So nun tu nak sembunyi dekat ta tu senang sebab dia dah memang makhraj pun dekat sangat. Itu senang nak buat bunyi dengung tu. Okay. Untuk pertengahan pula, siapa yang duduk pertengahan? Ni huruf-huruf yang duduk pertengahan. Huruf tha, zal, dha, zai, sin, shin, sad, dad, jim dengan fa. Ini adalah huruf-huruf kan semua lisan ni, semua ni lisan. Okey. Huruf-huruf ni kita kira pertengahan. Kedudukan huruf ni tidak terlalu hampir dan juga tidak terlalu jauh dengan makhraj nun. Maka sebutan ifaknya tidak begitu mudah dan tidak juga begitu sukar untuk dilaksanakan. Dia bergantung pada kemahiran kita, macam mana kita nak kontrol. Okay, sebab huruf ni memang banyak. Tapi sebab kerana dia tu nak kata terlampau dekat dengan nun pun tak, nak kata terlampau jauh sangat pun tak, dia duduk tengah-tengah. Bila tengah-tengah ni yang selalu kan, bila orang tak pandai kontrol, dia akan jadi izhar ataupun dia akan jadi idgham. Dekat situ ada isu dekat sini. Pertengahan ni. Okay. Satu lagi tahap yang terendah sekali, huruf qaf dengan kaf, dia dalam kategori yang rendah, tahap ifat yang rendah, tahap sembunyi itu rendah. Apabila kedudukan huruf ni paling jauh dengan makhraj nun. Nun hujung lidah.
Qaf dengan kaf kan dekat pangkal lidah belakang. So jarak tu jauh tu. So bila jauh, maka sebutannya hampir kepada izhar. Maka sebutan ifaknya agak sukar untuk dilaksanakan. Maksudnya dia nak, kan bila dia jauh, macam nun tu dia terang-terang nak bunyi macam nun yang izhar. Tapi dia tak ada lah. Dia kan sisi saja, dia hampir saja. Tapi bunyi nun tu kita lebih clear bunyi dia. Sebab apa? Jarak dia pun jauh. Macam kita nun mati dengan huruf izhar halki lah kan jauh. Bila jauh, an'am, anha, an'a, kan jelas bunyi nun tu. So bila qaf dengan kaf ni, dia kat area pangkal lidah kan dia atas sikit daripada halkum je. So sebutan nun pun nak seolah-olah macam nak jadi izhar. Jelas kita nak dengar bunyi nun tu. Okey, sebutannya tapi nak bila dia nak sembunyi tu dah benda dah jauh, nak sembunyi tu macam susahlah sikit nak sembunyi. So dia bunyi nun tu agak lebih clear nak dengar berbanding dengan huruf yang tengah ni. Kita huruf ini macam ni macam seolah macam belum masuk terus. Anta seolah macam dia masuk ta je terus. Sedangkan dia tak masuk pun, dia standby sebab terlampau dekat. Okey. So inilah tahap-tahap ifak, tahap sembunyi tu. Kedudukan dia tu. Dia bergantung pada kedudukan makhraj ni lah. Sebab tu kita makhraj tu kena mahir. Kalau tak master, susah nak sebut. Kita dah confuse. Ni tebal ke? Nipis ke? Macam tu. Dah agak-agak dah. Okey, kita pergi pada contoh. Kadang bila kita sebut terang teori, tak dapat tangkap lagi. Sedangkan pun hari-hari baca je benda yang sama. Cuma nak dapatkan bunyi tu. Okey. So ni contoh kalimah nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi. Ifak 15 huruf tu. So pemahaman mesti clear mana satu istilab, mana satu istifal. Kena mesti dah tahu dah siapa identiti tu. Okey, so saya bagi-bagikan untuk kategori teratas. Kedua huruf ini paling dekat. Okey, bila kesebutannya hampir kepada idgham, maka sebutan ifaknya mudah dilaksanakan. Daripada yang kat sini, nota kat sini tadi ni, saya bawa kat sini. Tak kat sini. Okey. Sebab apa? Saya teruskan masuk pada huruf-huruf yang dekat tu lah supaya pun boleh bezakan bunyi tu macam mana. Sebab isu kita nak dengar bunyi. Okey. Ini sampel pada satu kalimah, nun mati jebeta dan satu kalimah. Kita ni huruf ta, huruf dal, huruf ta. Kenapa tiga ni? Sebab dia ada kategori yang teratas paling dekat dengan huruf nun. Okey. Ini contoh kalimah dah. Nun mati jebeta, nun mati jebedal, nun mati jebeta. Ini dalam satu kalimah. Ini dalam dua kalimah. Ni nun mati jubeta, nun mati jubedal, nun mati jubeta. Ni dalam dua kalimah. Ni kalimah pertama min, ni kalimah kedua. Min dunillah, min tin. Contoh kan. Ini kan untuk perempuan cari hukum, perempuan dah faham dah macam nak cari hukum. Nun mati jubeta, nun mati jubeta apa huruf lah. Okay, sekarang untuk kategori tanwin. Ni kita cari je tanwin, tak kisah apa huruf dia jumpa. Yang penting dia tu tanwin, jumpa dengan huruf ta, tanwin jumpa dengan huruf dal, tanwin jumpa dengan huruf ta. Ini perempuan dah tahu dah cari sebab perempuan dah buat banyak dah exercise. Izhar, iklab, idgham semua nak buat kan. So sama je. Kaedah nak cari hukum sama je. Kalau tanwin, cari tanwin. Tak kisah dia tanwin duduk atas huruf apa pun tak kisah. Yang penting dia jumpa siapa tu. Kalau dia jumpa ta, dia maknanya dia kategori ifak. Kalau tanwin jumpa dal, pun ifaknya 15 huruf lah. Okey. Sekarang kita tengok bunyi tu. Okey, kita tengok, kita baca di sinilah tanwin ke sini. Kalau yang ni, jannatin tajri, tajri. Tanwin kan ada nun mati situ, tersembunyi kan. Jubeta, makhraj dekat. Lepas tu bila dekat, senang sikit nak bunyi dia. Jannatin. Tapi lidah jangan kena. Jangan jannatin. Kalau tin, dah kena. Tin, taj. Macam mana nak buat? Dah bunyi izhar, tiba nak buat dengung. Sebab tu ramai orang tak dengung. Bila tak dengung, salah lah. Ifak dia kena dengung. Jannatin tajri. Dan dengung dia dengung yang sempurna. Dengung yang lama. Bila dengung lama, kita pula baca jannatin tajri. Tin tajri. Tak sempat lagi dah terus. Tin tajri. Dengung pun tak sempurna. Settlekan dulu. Ini dah lah wajib bergunah. Kan memang kena dengung dah memang paling sempurna. Tambah pula mat asli. Panjang pula kat sini. Jannatin tajri. Tajri ni kan jim kan. Kokolah. Tin tajri. So ni perempuan fokus pada bunyi dengung tu. Okay, yang ni. Min tahtiha. Min tahtiha. Perempuan kena praktis juga. Jangan lidah tu jangan kena makhraj ta, jangan kena. Standby saja. Kalau kena jadi min tah, min, salah lah. Dia mesti min tahtiha. Dengung 80%. Pada makhraj tu 20% je. Sebab tu dia dekat standby je kat situ. Bila dah complete dengung, baru sebut ta tu. Baru sebut huruf nak jumpa. Jangan awal-awal lagi.
Ming. Jangan macam tu. Itu jadi macam idgham pula. Dah masukkan terus. Tak boleh. Standby je. Min tahtiha. Itu maksud dia. So, dengung 80%. Settlekan dengung, barulah sebut huruf yang kita jumpa tu. Macam ni. Kuntum. Yang tadi kata yang panjang tu, jangan sebut kuntum. Sebab kaf ni satu akad je. Jangan dia kuntum. Mesti ku cepat je. Kuntum. Tapi nak cepat tu bukanlah maksud sampai separuh harakat pula. Settlekan dia dah satu akad. Kuntum. Dan ingat, dengung takkan berlaku dalam keadaan mulut yang muncung. Apa yang tak berlaku dalam mulut yang muncung? Dengung tak berlaku dalam muncung, mulut yang muncung, bibir yang muncung tak berlaku. Lepas tu nak tinggikan huruf yang istilak pun tak berlaku dengan bibir yang muncung. Dua benda tu tak berlaku dalam keadaan mulut yang muncung. Tapi itulah yang orang buat. Itu salah, itu salah, tak boleh. Dengung semua berlaku dalam, semua benda berlaku dalam mulut ni, semua akan kita lisan, semua berlaku di dalam. Tak ada kena-mengena di depan, kecuali dia tu baris depan je lah. Depan tu kenalah muncung. Tapi taklah ekstrim sangat. Tapi dengung berlaku semua di dalam. Sebab dia hidung berlaku kat dalam. Kuntum. Itu cara bunyi dengung ta. Nun mati jumpa ta. Sebabkan dia level teratas. Dia senang dekat dengan nun. So dia senang nak jadi. Macam ni. Waka'sang dihaqa. Waka'sang. Jangan waka'sang. Macam tu. Tak boleh. Jangan baca melirit. Hamzah sukun, bunyi syiddah, putus bunyi. Waka'sang dihaqa. Waka'sang dihaqa. Sang. Bunyi dengung kan lebih kuat bunyi dia. Kan dia 80% daripada hidung dan standby dekat dal. Dal, ta, to kan sama je tempat makhraj je. Standby je. Ka'sang dihaqa. Sang diha. Settle dengung dulu. Baru kena dekat huruf D. Macam ni huruf dal kan. D. Wa ka'sang dihaqa. Settle dengung baru pergi. Sebab dia 20% je dekat huruf tu. Dengung tu. Settlekan dia. Dan jangan kena. Kalau kena kan jadi izhar. Sama je. Min dunillah. Min du. Jangan mindu. Mindu tak jadi izhar. Atau middu dah jadi idgham. Sebab tu ifat dia duduk tengah, dia kena kontrol. Min dunillah. Allah, lafaz jalalah nak berhenti jadi ma'rif sukun lah. Dan lepaskan angin untuk ha. Macam ni. Andada. Kat sini kontrol jangan tu panjang. Andada. Itu dah jadi panjang. Tak boleh. Tu satu je. Ni dengung. Andada. Itu bunyi dia. Dada. Jangan dada. Dada tu salah. Itu punya lidah kita dah naik ke langit. Ke tengah dah keras tu. Dia depan gusi awal tu je. Andada. Okay. Kau fokus pada bunyi ya. Praktis sendiri. Cuba sebut. Make sure lidah jangan kena. Jangan kena pada makhraj nun. Standby saja pada huruf nak jumpa tu. Sa'idan tayyibah. Perasan tak dia punya dengung ni tebal. Sebab apa? To kan istilah. To ni tinggi. So bila dia to ni sifat tinggi tebal, dengung tu akan jadi tebal. Sa'idan tayyibah. Min tin. Bikin tor. Boleh rasa to tu dia punya dengung tu tebal. King tor. Kenapa dia tebal? Sebab sifat to dia dah istilah. So dengung dia bukan jadi dengung yang tafkir tebal. Jadi roh ni memang roh tafkir. Kalau nak berhenti lah. Tor. Bikin tor. Dah beritahu tadi macam mana nak tebalkan huruf yang istilah. Dan termasuk roh sekali. Lengkungkan tengah lidah. Bila lidah tengah melengkung, udara terkumpul, automatik dia akan jadi tebal. Sebab tekanan tu. Itulah kita baca Quran pun, kita sebut macam ni pun ada juga sains dalam tu. Mana udara terkumpul, bila udara dah kuat, tekan sangat kuat, dia akan menghasilkan bunyi yang tebal lah, bunyi yang kuat. So sama juga bila ton, kita tahu istilah. So bunyi dia, min, tin, bikin, tor.
Tebal, semua tebal. Sebab ni dia tebal, darah tu nak berhenti tu dia akan jadi tebal, jadi tafkim. Ya tafkim atau nak buat jadi tebal tu lah lidah kena melengkung. Kalau lidah straight, mingtin. Kalau lidah straight akan jadi apa? Akan jadi huruf ta. Dia kan makhrajnya sama je. Disebabkan lidah kita tak berfungsi, tak jadikan dia lengkung, dia akan jadi huruf ta. Biking tor, biking tar, ta to, macam tu. Dia akan dia berubah-ubah kat situ. Sebab tu kena kontrol diri tu, bila masa nak tebal, bila masa nak tipis, kena mahir lah. Siapa yang bersifat istifal, siapa yang bersifat istilak. Kalau kita tahu dah dia tu jenis tebal, memang dia automatik kita pun akan standby dan nak buatkan dia jadi tebal. So oleh kerana itulah sebutan cara dengung apabila yang kategori teratas ni. Kenapa dia teratas? Sebab dia dekat sangat dengan makhraj huruf nun. Dia tak kena, dia tak masuk, tapi dia standby kat situ je. Settlekan dengung, baru sentuh hurufnya dia nak jumpa. Itu cara nak buat ifak. Okey. Sekarang ni kita tengok yang huruf yang pertengahan. Siapa yang pertengahan tadi kan banyak pertengahan tu. Sa, zal, zo. Lepas tu pertengahan lagi. Zai, sin, sod. Bod dengan fa. Lepas tu jim dengan shin. Itu kategori yang tengah. Kita tengok satu-satu. Kita terus pada bunyi. Puan-puan praktis bunyi tu. Kita tengah ni. Kita terus pada yang bunyi. Dengar macam mana bunyi nak kata. Macam tadi tu dekat dengan nun. Ini dia tengah-tengah. Okay. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Langsa. Langsa. Dia pun dengung dia tak tinggi. Bukan dengung yang tafkim. Dengung yang rendah. Tarkib. Sebab sa kan nipis. Sa kan istifal. Rendah. So dengung dia pun dengung yang rendah. Tak terbang macam to tadi tu. Qawlan thaqila. Langsa. Settlekan dengung dulu yang sempurna. Baru pergi pada huruf. Standby pada huruf sa. Qawlan sa. Qawlan sa. Settle dulu dengung. Bila tak settle dengung, qawlan sa. Dah lah sa pun tak keluar sa. Jadi sa yang sin pula jadi. Itu semua jadi kelang kabut. Ini pun sama. Min samarah. Min samarah. Min. Kalau lidah kita kena, min samarah. Ada orang dia lidah kena. Lepas tu dia buat dengung. Min samarah. Salah. Ifat tak bunyi min. Kalau min dia jadi izhar. Kalau perempuan sebut memang kena, itu adalah izhar. Memang confirm salah. Dia tak boleh kena. Standby di sisi sahaja. Berdekatan sahaja. Min samarah. Min samarah. Kalau orang sebut min samarah, maknanya lidah dia dah kena. Lidah dia dah kena pada makhraj nun dengan secara 100% menjadi nun sabdu dah pula kat situ. Sedangkan dia bukan nun sabdu. Ni nun mati jumpa dengan huruf sa. Min samarah. Mansura. 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 Dah tahu mim sabdu mula-mula tak pakai. Kalau mula tak ada tak ada. Mansura. Ada ayat yang huruf yang bersambung depan dia bolehlah guna. So, awal tak ada, kita dah ajar itu. Itu cara bunyi untuk sa. Makhraj tu tak samalah. Keluar. Sa, zal, wa. Sama. Okay ni. Willing zi salas. Willing. Masuk dulu sabdu tadi. Will. Ya, ziling. Za ni za. Bukan zai. Ramai je huruf za sebut zai. Ziling. Salah. Itu zai. Ni za. Parking tak betul. Letak lidah. Wi. Pangkal lidah naik. Dia sebab istilah. Dia tinggi. Willing zi salas. Willing zi salas. Ini huruf zat. Ini Allah. Zat. Semua 3 huruf ni semua dekat makhraj yang sama. Cuma ini tebal. Ini kan dia nipis. Dia rendah. Ini kan rendah. Ini tinggi. Tapi tinggi daripada bawah. Tetap juga kena naik pangkal lidah. Willing zi salas. Ling zi. Standby je. Settle dengung dulu baru sentuh huruf yang jumpa tu. Kalau jumpa zal, baru sentuh zal. Min zahab. Kenapa kita kena settlekan? Sebab 80% pada gunah. 20% je pada makhraj huruf tu. So standby je. Min zahab.
min zahab. Munzir. Munzir. Nah, ni ra tarkik. Nipis. Sebab apa? Kenapa dia baca nipis? Sebab sebelum dia baris bawah, so ra dia nipis. Dia ra nipis, janganlah pula buat lengkung tengah tu. Dia kan jadi tebal pula. Munzir. Munzir. Zir. Zir. Tapi mesti ada takril. Dia getaran ra tu. Zir. Munzir. Okay? Itu cara nak bunyi. Kalau ini, Zillan qalila. Dengar tak dia bunyi tebal tu? Bunyi dengung yang tebal. Sebab apa? Ra ni tinggi. Istilah, huruf istilah. So, automatik dia bunyi dengung tu akan jadi tebal. Ni ada sabdu tadi. Tekan dulu. Zillan qalila. Jangan baca zillan. Tu dah sangkut tersedu tadi tu. Tak mau. Banyak nak kena kontrol ni kat sini. Zillan qalila. Lan ra. Dengung dia pula jenung tafkir tebal. Sebab za tu tafkir. Za tu istilah. Dia tu dia akan bunyi tebal. Min zahir. Min zahir. Hir. Ni nipis lah. Za istilah tinggi. Jangan sebut jadi zai pula. Min zahir. Itu zai. Ni za. Min zahir. Pangkal kita punya lidah tu buat melengkung. Untuk dapat pangkal lidah tu naik. Bila pangkal lidah naik, macam nak cakap, pangkal lidah tu naik, dia punya tu, tengah lidah dia akan melengkung. Udara tu menyebabkan dia akan jadi tinggi. Min zahir. Min zahir. Apa mesti rasa? Kena rasa lidah kita melengkung tak? Melengkung tak ni? Kalau tak melengkung, itu bukan za. Itu bukan huruf yang istilah. Istilah dia kena melengkung. Contoh, yang zur. Yang zur. Yang zur. Dengung dia tebal. Yang zur. Settle dengung baru kena huruf za. Yang zur. Dan ra sini pun ra yang tafkim lah. Waqaf kan. Dia akan menjadi zur. Zur. Lidah kita melengkung. Baru dapat ra tu bunyi zur. Yang zur. Yang zur. Itu rendah. Bila kita buat rendah, ra jadi rendah, nipis. Za jadi zai. Salah lah semua. So ni memang semua kena praktis. Sebab ni memang ifat. Dia kata di tengah-tengah. Nak kata ada masa macam senang nak buat. Ada masa dia agak susah. Okey. Kalau yang ni pula, zai, sin dengan sod. Masih dalam pertengahan. So dia akan bunyi macam mana ni? Sa'idan zalaqa. Sa'idan zalaqa. Ni zai. Ni zai bawah. Sa'idan zalaqa. Bunyi dengung baru kena pada zai. Min zawal. Min zawal. Dan dengung ni pun dengung yang tarkik lah, rendah. Sebab dia bukan zai, bukan huruf istilah. Dia ada huruf istifal. Min zawal. Unzil. 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 Salah. Dengung tak berlaku dalam muncung. Semua kat dalam aja. Sebab dia dalam kita punya khusyum. Kan dia kat dalam hidung aja. Unzil. Unzil. Itu bunyi cara dengung dia. Okey. Kalau macam ni huruf sin. Wa rajulan salama. Wa rajulan salama. Zai, sin, sod semua iri bawah. Sama. Cuma apa beza? Sod ni yang tinggi. Istilah. Ini semua istifal. Sebab tu bunyi dia. Wa rajulan salama. Lansa. Lansa. Dengung dia pun tarkik pun jenis tarkik rendah. Wa rajulan salama. Tunjuknya dengung. Sertakan dengung baru pergi pada huruf sin, makhraj huruf sin. Sama juga ni. Min sulalah. Min sulalah. Min sulalah. Ada je orang baca macam tu. Kalau mana perempuan yang jenis semak bacaan orang, perempuan yang ada guru Quran dalam ni, perempuan yang ada mentor ke apa, dengar. Kalau ifak, jangan lidah jangan kena. Kalau kena dia akan bunyi min sulalah. Min sulalah. Itu dah jadi izhar. Sebab apa? Nun dia dah kena dah. Min. Walaupun dia dengung, tapi dia dah buat izhar sebelum tu. Min sulalah. Dia tak boleh. Min sulalah. Beza sangat bunyi tu. So kalau orang yang mahir dia akan tahulah. Perempuan sendiri pun bukan kata mahir. Perempuan mesti dah tahu sebab apa nak baca Quran kan. So mesti untuk ifak lidah jangan kena. Okay, standby saja.
Al-insan. 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 Itu tengok. Adakah tu kena ke tak kena? Al-insan dengan al-insan. Dua beza tu. So yang tak kena insan. Kalau kena insan, salah. Sebab ini bukan izhar. Izhar, kalau izhar memang nun tu kena-kena. Tadi sekarang untuk ifat tak kena. Standby di tepi huruf nak jumpa sahaja. Okey, yang ni rihan sor-soro. Rihan sor-soro. Dengung dia jenis yang tebal. Sebab suat ni adalah tafkim. Istilah. So automatik dia punya dengung pun tebal. Rihan sor-soro. Ansaddukum. 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 Tak mau tersedu-sedu tadi. Ansaddukum. Du pun lembut. Dukum. Ansaddukum. Itu bukan dal tu. Itu dia jadi huruf D. Quran tak ada D. Dia huruf dal. Ansaddukum. Kum. Kum. Dukum. Salah. Semua tu salah. Perempuan bila lagi perempuan belajar lagi halus punya bacaan. Yang sur. Yang sur. Ra ni ra tafkim. Jadi tebal, lidah mesti melengkung. Kalau lidah tak melengkung, yang sur. Yang sur. Itu dia nipis. Tak boleh, salah. Yang sur. Lain beza. Beza bunyi tu. Okey. So kita huruf seterusnya bahagian pertengahan. Huruf dot, huruf fa. Okey, dot kita dah tahu dah. Kita pergi ada gambar rajah tu kan. Bahagian depan semua ada kawasan nak sentuh. Bahagian tepi adalah kawasan yang keluar bunyi tu. So kan kita nak praktis huruf dot ni kan. Okey. Wa kullan darabna. Wa kullan darabna. Allah ni istilah tinggi. So dengung ni pun dengung yang tinggi. Dengung yang tebal. Wa kullan darabna. Kalau kita berhenti macam tu lah. Mangdol. Tekan pada huruf yang bersabdu. Ni barulah boleh tekan. Sebab nak berhenti. Mangdol. Kalau tak tekan, mangdol. Mangdol. Ni kita dah buang dah satu. Bila time nak berhenti, tak nak pula tekan. Bila time nak baca sambung, pergi betul-sangkut pula. So itu tak boleh. Sebab tu benda tu kita kena kontrol. Kena tahu. Bila masa nak kena, tak boleh sangkut. Bila masa memang kena tekan. Macam ni. Sabdu pada huruf yang akhir kan. Nak berhenti. So automatik dia akan jadi kuat. So nak kuatkan dia tekan pada dot. Automatik lam dia akan naik. Mangdol. Mangdol. Itulah bunyi dia. So itu dengung tu. Dengung yang tebal. Mangdud. Mangdud. Dengung dia tebal. Dia tafkim. Sebab dot ni istilah. Mangdud. Standby. Mangdud. Dengung dulu baru masuk pada huruf. Jangan masuk kat dia. Ataupun jangan kena pula, jangan kena pada nun. Mandud. Mandud. Kalau kita buat mandud, kita takkan sempat untuk buat huruf dot. Huruf nun dah ada bunyi jelas dia jadi izhar pula. Dot dia kan jadi dal. Mandud. Sebab apa? Nun kan kat situ, dal kat situ je. So dot ni kita dah tukar jadi pada huruf dal. Sebab tu Quran ni kita nak twist-twist kat mana pun takkan boleh. Sebab tu betapa tingginya Quran ni, orang nak buat slide sikit pun, dia mesti ada benda lain tak boleh. Macam tu. Itulah dia Quran, mukjizat. Sebab tu kita kena betul-betul faham kat mana dia tu keluar. Barulah sebiji lah keluar sebiji yang mana macam mana Rasulullah baca, itulah kita nak baca. Okey? Pada huruf fa. Amwatan fa ahyakum. Tanfa. Tanfa. Standby. Nak sebut huruf fa. Tanfa. Tak kena pun. Jangan. Tanfa. Tanfa maknanya dah kena huruf nun. Sebiji dah bunyi. Tanfa. Salah. Sebab ini adalah ifak. Dia bukan kita izhar. Tanfa. Tanfa. Min fawlih. Min fawlih. Ni huruf fa. Huruf dot. Kontrol. Fa. Jangan fa. Min fawlih. Kalau kita buat macam fawlih. Fa ni jadi fa. Dot pun dah jadi potong, dah tak ada bunyi fa, sifat rokhawah pun, isi tolah pun dah hilang, rokhawah pun dah hilang, taman hala pergi. Dia akan bunyi min fadli. Dia diputus-putus-putus. Tu memang salah.
So settlekan satu-satu. Min fauli. Min fauli. Fau. Fau. Min fauli. Baru dia sebiji dia ikut dia punya hak dia. Kalau min fauli, salah, habis semua salah. So control. Anfusihim. Anfusihim. Anfu. Macam tu. So standby pada huruf nak jumpa. Jangan kena berdekatan saja. Ini huruf jim dengan shin. Jim dengan shin ni sebenarnya nak highlight sebenarnya hari ni untuk ifak ni. Sudah dia special. Special yang banyak orang buat salah. Bukan special sebab special. Memang dia tu special, semua huruf tu special. Tapi pada huruf jim dengan shin, banyak orang melakukan secara idgham. Dia bukan ifak, dia pergi idgham pula. Sebab tu dia duduk tengah-tengah. Dia tengah ada masa kan senang buat, ada masa kan susah nak buat. Tapi jim dengan shin ni susah. Jim dengan shin susah nak buat kalau kita tak mahir. Dia memang duduk pertengahan. Okey, apa masalah dia kat sini? Kita baca dulu. Khalqin jadid. Khalqin jadid. Okey. In ja'akum wa anjayna settle dengung baru pergi huruf jim. Okey, yang ni ghafurun syakur min syai yanshur lakum. Ini yang ifak sebenarnya kita kena baca macam ni. Apa yang berlaku? Orang baca bila jumpa ifak untuk shin, ghafurun syakur. Dengar tak apa berlaku kat situ? Ghafurun syakur. Min syai' yanshur lakum. Apa yang berlaku? Dia dah pergi idgham kepada huruf ya. Ghafurun ruin. Dia nak pergi ke ya. Sedangkan ya, jim, shin kan tiga tempat yang sama. Apabila kita tak mahir mengawal dia, kita dah mengidghamkan dia. Kesilapan berlaku, peringatan. Kesilapan berlaku apabila ifak itu disembunyikan kepada huruf ya. Sebab ya, jim, shin kan tiga beradik ni, tiga huruf ni duduk tengah lidah. Keliru di antara ifak dan idgham. Hanya perlu berada di sisi huruf, bukan berada dalam huruf. Bila kata idgham, masuk. Bila kata ifak, standby, tepi. Apa yang berlaku, ramai yang baca, bila jumpa huruf shin, bila huruf jim, dia masuk. Dia masuk. Ghafurun syakur. Bunyi tu patut tegak, dia disending, sebab dia nak pergi ke ya. Ruin syakur. Kalau orang yang boleh, boleh dapat detect, menjadi beza kat ini bunyi macam ke ya ni. Ni bunyi macam shin. Min syai'. Dia macam bunyi ke ya. Min. Sedangkan dia bunyi dia min syai'. So udara tu suara itu tegak. Standby dekat shin. Dekat shin, standby. Jangan dah pergi ke ya. Ya duduk sebelah area situ je. So bila kita baca dengan sending, suara kita sengit, dia akan pergi ke ya. Min syai' yanshur lakum. Benda ni sikit aja. Tapi boleh nampak, kalau orang boleh dapat kesan bunyi dia. Dia akan bunyi ke ya. So tak boleh, juga tak boleh bekerja. Khalqin jadid in ja'akum wa anjayna dia pergi ke ya. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa dia dah jadi idgham, dia dah pergi masuk dekat huruf jim. Kita tak boleh masuk dekat jim. Nun mati tu hanya ada standby saja, berdekatan saja, sebab dia bukan kategori idgham. Kalau dia nak masuk, dia dah masuk dah tentu shin dengan jim ni masuk dalam kategori idgham. Ma'al gunnah ke idgham, bila gunnah ke dia masuk kat situ. Sekarang dia tak masuk situ, dia tak masuk kategori idgham. Dia masuk kategori ifak tersembunyi. Maknanya huruf nun tadi standby berdekatan sahaja. Sebab tu kita kena kontrol. Kita macam sebut tu jangan suara kita pergi meleret macam tu, dia akan pergi masuk ke ya. Ya kan dia macam meleret macam sending tu. Kalau shin tu tegak, jim tu tegak. Kita boleh rasa suara tu. Khalqin jadid, itu tegak. Khalqin jadid, dia nak pergi ke ya. Sebab apa? Makhraj dia sama, area situ.
Sebab tu dia memang ada masa jin dengan shin ni susah nak sebut. Ada masa dia tu mudah. Pada orang yang mahir dia mudah lah. Dia dah tahu, oh ni shin. Oh ni jim. Jangan terkena. Jangan idgham. Maksudnya macam tu. Okay, jangan bunyi ke arah ya. Suara kita kena tegak. Ni kalau nak clear lagi. Kedudukan huruf jim, shin dengan ya. Tolong mute siapa punya tu. Mic buka dulu. Ya. Huruf jim, shin dengan ya. Okay, ketika membuka mulut, kita buka mulut. Apa kita nampak? Tengah lidah kan? Buka. Nampak tengah lidah. Maka makhraj huruf-huruf ni berada di kawasan tu lah. Kita buka ni mulut, nampak tengah lidah, itulah keluarnya huruf ya, huruf shin, huruf jim. Keluar kat situ. Kemahiran seseorang itu apabila dia boleh mengenal pasti dengan tepat kedudukannya secara praktikal. Sebab tu teori, tengok gambar. Oh macam ni, okey. Ni teori. Nak buat tu. Boleh tak capai benda tu? Macam ni, kita ya, laluan udara tanpa sekatan. Ini ada ruang. Ni ya, ni ke tengah. Ni kan semua tengah. Ni semua tengah lidah ni, semua tengah. Macam ya ada ruang. Ai. Buat masa ni buatlah benda rasa. Ada tak udara lalu? Ai, laluan udara tanpa sekatan. Kita nak baca ai. Mana? Kita tak jujur, kita baca ai. Kalau huruf lin pun ai, bai, sai. Kan ada ruang udara, ada boleh lalu. Kalau shin, laluan udara tidak tutup sepenuhnya. Ada laluan udara, maksudnya ada ruang juga nak lalu. Ash. Kan ada lagi udara, sebab tu dia ada sifat angin tu, tafashi. Ash. Dia tekanan, tempat sempit. Nak lalu, dia akan keluar bunyi. Ash. Kalau jim, laluan udara ditutup sepenuhnya. Tiada laluan udara. Ad. Makhraj jim. Ad. Kalau ad, itu dah kokolah. Itu dia punya sifat. Sekarang ni kita tengok makhraj dia. Ad. Kan dia tutup rapat. Tak ada udara pun. Ad. Sebab tu bila nun mati, dia nak bunyi, tu yang bila kita nak sebut shin, dia pergi ke ya. Nak sebut jim, dia pergi ke ya. Itu isu dia. Jadi sebab tu kita nak kontrol. Bila jumpa huruf shin, nun mati jumpa shin, tanwin jumpa shin atau jumpa jim, tak boleh masuk ke slang ke melirik ke ya pula pergi. Kontrol. Dia mesti tegak aje. Sya'akum. Anja. Aisyah. Tengok, dia bunyi melirik. Dia akan pergi ke ya. Sebab apa? Ya sini je area dia. Sebab tu kena sekarang ni kalau mulai pada hari ni, pada saat ni lah. Siapa yang baca bunyi ada nak ke arah ya, kadang-kadang kita buat benda tu cuma kita tak perasan. Kita buat ke tak, kita suruhlah kawan kita dengar. Betul ada tak bunyi ke arah ya. Kalau tak ada, maknanya suara kita betul lah shin dengan huruf jim. Dia mesti tegaklah suara tu, jangan pergi melirik. Kalau dia melirik, dia sending, dia pergi masuk ke ya. Kena kontrol benda tu. Okey. Lepas tu yang bahagian terendah, yang paling rendah maknanya dia jauh lah. Jauh pada nun tu ada huruf kaf dengan huruf qaf. Kalau kedudukan dia pun jauh, so bunyi dia macam mana? Kitabun karim. Kan nak bunyi macam soalan macam nun macam izhar, tapi bukan izhar pun. Sebab nun tu sempat nak bunyi dengan jelas. Sebab jarak tu jauh. Kitabun karim. Man kana yang ada panggil Sami'un qarib. Sami'un qarib. Bunyi dia dengung, tapi dengung dia gini tebal. Tafkir. Sebab apa? Qaf ni istilah. Itu bunyi dia kan tebal. Sami'un qarib. Min qabl. Bunyi dengung dia tebal. Min qabl. Berdekatan saja, jangan kena. Jangan min qabl. Dah kena. Jangan kena, standby dulu. Min qabl. Dan ini adalah bunyi qabl, bukan qabla. Min qabl. Salah tu, dia tak ada le. Min qabl. Last kali huruf lam. So lidah kita pun landing pada huruf lam, makhraj lam. Siapa yang last, lidah kita akan parking kat situ lah. Okay, jangan qabla. Mana dah qabla? Min qabl. Yang ni yang qalib. Itu bunyi dia. So dia bunyi dengung pun dengung yang tafkim yang tebal sebab dia adalah huruf qaf adalah huruf istilah.
Sebab tu 15 huruf mesti make sure tahu siapa istifal, siapa istilah. Okey. Ini puan-puannya latihan seperti biasa. Okey, latihan start pada hari ni 12. So last kali 18 September. Hari Sabtu lah biasa. Okey. Arahan dia seperti biasa. Tapi kali ni kita suruh puan-puan pilih lah daripada 15 huruf tu, pilihlah 6. Apa-apa huruf pun tak kisah. Asalkan kita nak sampel untuk nun mati dan juga untuk tanwin. Tapi kita kategori ifak hakiki. Okey. Pilihlah apa-apa huruf. Kan 15 kan banyak, tak nak buat semua 15. Puan pilihlah mana-mana pun, tak kisah. Asalkan ada nak sampel kalimah untuk ni nun sakinah dan satu lagi sampel untuk tanwin dan bulatkan pertemuan hukum tersebut. Macam puan dah buat sebelum ni lah. So bulatkan pertemuan hukum. Nun mati jumpa siapa, tanwin jumpa siapa, itu. Dan satu lagi ada 2 lah. Minggu lepas tak ada latihan iklab kan. Okey, tambah satu lagi. Latihan untuk iklab, sebab iklab satu je sebiji, bar je. So carilah apa-apa pun untuk kategori iklab, untuk nun mati satu, untuk tanwin satu sampel dan bulatkan pertemuan hukum tu. Oleh kerana bar tu sebiji je, ruang pun banyak kosong, sajalah buat latihan satu lagi bawah ni. Silang kata. Cari 5 istilah yang digunakan dalam ilmu tajwid. Okay, praktis mata lah pula ni. Nanti kan duduk saja tu, cari mana apa benda perkataan tu, ada 5. Dan istilah ilmu tajwid, so jawapan tulis kat sini. Biasalah pasal hari yang sama, so maknanya ada 2 homework, ada 2 perkara. Satu untuk ifak, satu untuk iklab. Itulah ceritanya hari ni tentang ifak. Ni pun duduk saja tu buat. Tapi make sure Tami hantar mesti 18 September last kali pukul 12 tengah hari. Belajar disiplin. Kecuali ada kecemasan tu tolak sebelah lah. Tapi yang benda normal-normal biasa ni cuba disiplin. Okay? Sebab ini ilmu, kita ada adab untuk belajar. So inilah kisah dia pasal ifak dan sebagainya. Okay, so itulah kisahnya ifak hari ni. Puan-puan, so kita dah complete dah semua kategori nun, mati dan tanwin. Puan-puan dah belajar izhar, puan-puan dah belajar idgham, puan-puan dah belajar iklab, dan ni puan-puan dah belajar ifak hakiki. So kita just revise sekejap, 1 minit sekejap jalan. Apa dia? Berizhar, nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf. Siapa huruf tu? Daripada halqum yang 6 huruf tu. Dan dekat situ bila kata izhar tu, nun tu sebiji bunyi nun. An, bunyi jelas. Sebab itu nama dia izhar. Bila kita sebut kategori nun mati dan tanwin ni, cerita dia pasal nun tu lah. Nun tu nak jelas ke? Nun tu nak sembunyi ke? Nun tu nak tukar ke? Nun tu nak masuk ke? Itu semua cerita pasal nun. Itu kisah dia lah ni. Dan kisah nun pula kan sama level dengan tanwin. Kenapa tanwin? Sebab dalam tanwin tu ada nun mati yang tersembunyi. Okay? Dan bila kata idgham pula. Idgham pun ada kategori. Ada idgham ma'al gunah, ada idgham bila gunah. Okay, pun saya tengah revise ni, puan-puan terus ingat dalam fikiran kena boleh ikut sekali, pemikiran kita boleh ikut serentak. Idgham ma'al gunah, bila gunah. Okay, ma'al gunah ya waw mim nun. Bila gunah lam dengan ra. Okay, idgham tu pun ada kategori. Idgham kamil, idgham naqis. Kamil masuk 100%. Naqis masuk 50%. Okay. Ada bunyi nun 50, bunyi huruf nak jumpa tu 50. Yang mana jenis masuk 100%, dia akan letak sabdu. Maknanya kita masuk terus 100% sebiji bunyi dia lah. Okay. Itu kalau kita idgham. Lepas tu kita dah belajar iklab. Siapa tu iklab? Iklab adalah nun tu dia tukar. Dia tukar pada siapa? Dia tukar pada huruf mim. Kenapa dia tukar huruf mim? Sebab mim tu sama level dengan huruf ba dia nak jumpa tu. Oleh kalau dia tak tukar, dia akan susah. Nun nak kena buka mulut. Mim nak tutup mulut. Kejap buka, kejap tutup agak susah. So sekali jalan, ambil je lah mim tutup. So ba pun tutup. So dia akan sama level. Sebab tu kita guna huruf ba. Lepas tu yang hari ni kita belajar adalah ifak. Yang terakhir untuk nun mati dan tanwin adalah ifak. Ada 15 huruf. Kenapa dia ifak? Kerana dia tu nak kata dia tu izhar pun tak. Bukan 100% izhar. Nak kata dia tu idgham pun tak 100%. Dia di antara. So ada masa dia jadi macam izhar. Ada masa dia jadi macam idgham. Keadaan macam tu. Kerana dia duduk tengah-tengah, itu dah agak kita kena belajar cara nak kontrol. Okay, jangan kena mahrah huruf nun, jangan kena. Standby saja. Standby pada huruf yang kita nak jumpa tu, standby, settlekan dulu baru kena. Settle dulu baru kena. Jangan tu awal-awal lagi dah tu masuk, itu jadi idgham. Kalau awal-awal lagi dah kita bunyikan nun yang jelas, jadi izhar pula. So tak boleh, so kena kontrol. Terutama pada huruf jim dengan huruf shin tadi. Jangan pergi ke bunyi-bunyi ya. Ain, syah. Dia nak sebut shin tapi dia pergi ya dulu. Maksudnya dah corner ke ya baru nak sebut shin. Tak boleh.
Shin, ya kan dah masuk kategori idgham al-gunah. So jangan sentuh dia. Dia tak ada kena-mena. Huruf jim dengan shin dia tetap diri dia sendiri. So kita punya bacaan sebut tu tegak. Ansha, anja, tegak bunyi. Jangan sending dia akan pergi ke ya. Itu berhati-hati untuk jim dengan shin. So ifak itulah. Dan dengan apa bergantung pada huruf yang kita jumpa tu lah. Kalau huruf tu istilah dengung dia tebal. Kalau huruf yang istighfar yang rendah, dengung dia pun jadi dengung yang nipis, yang tarkib. Okey. Ini teori, ya, faham teori. Nak tengok yang praktikal. Praktikal tu lah ujian yang sebenarnya. Kalau boleh sebut dengan betul, alhamdulillah lah. Itulah tujuan kita teori nak support kan praktikal. Okey. So insya-Allah minggu depan kita akan masuk kategori mim lah pula. Nun dah habis. So nun kita akan masuk mim pula. So kategori mim pun sama, dia ada lebih kurang macam tu. Dia pun dah faham dua mati dengan tanwin, insya-Allah akan lebih mudah lah, senang nak mim. Mim pun lebih kurang aja. Okey. Yang penting baca tu dengan betul. Sebut lidah melengkung ke, lidah tak melengkung ke, itu semua kena rasa sendiri. Lidah tu naik ke, terangkat ke, tak ke, itu semua kena rasa. Okey. So untuk tu minggu ni memang sharp lah 9.30. Okey. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dengan tajuk bahagian mim, kategori mim lah, mim mati. Dan untuk tu saya sudahi dengan tasbih kafarah suratul As. Mana terasa basi minta maaf ya, kalau tertinggi suara ke apa, minta maaf. Kita sudahi dengan suratul As dan Allah Akbar. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Cakap pun dah non stop. Okey, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Thank you Ustazah.